Bahagian orang dia susah hati. Dia kata keputusan ni mungkin akan menghakiskan kuasa-kuasa yang lain Mahkamah Syariah. Tak apa, boleh juga susah hati tu kita appreciate juga, kerana kita tak nafikan. Kita rasa susah hati dia tu mungkin kerana di atas dasar dia concern lah dengan masa depan perundangan yang membabitkan masa depan Islam tu sendiri umat Islam lah kan. Tak apa. Itu concern yang bagus. Cumanya apa yang kita nak bincangkan di sini ialah, adakah keputusan itu benar-benar telah menghakiskan, benar-benar telah menghakiskan, ataupun sebenarnya perjuangan, kalau macam saya kata tadi, kalaulah apa yang diputuskan itu menafikan apa yang diharamkan oleh agama, jangan diharamkan dalam negara ni, itu memang menghakiskan. Itu memang Tapi betul-betul kalau menyerang. sekiranya dia hanya cuba nak berpindah daripada dihukum di sini, dihukum di sana. Yang memang sedia ada di sana. Dengan sedia ada di sana umpamanya. Maka itu bukan menghakis. Mungkin mengurangkan mahkamah di peringkat negeri. Mungkin. Tetapi dia tidak mengurangkan tentang mencegah kemungkaran tu yang dikehendaki oleh agama. Tetap ada mungkar. Cuma hakim ni kan nak putus mungkar, hakim tu kan nak putuskan benda ni sebagai salah dari segi agama. Itu benda yang kita nak kena bincangkan. Cuma Datuk sebut tadi kebimbangan sebahagian pihak dan kita umat Islam tentang isu ni adalah tentang umat Islam, masa depan Islam. Kerana ada kita tak boleh nafikan ada golongan liberal secara umumnya melihat ni sebagai satu kesempatan. Peluang. Satu peluang, satu advantage, kelebihan untuk mereka. Ni juga kita tak, sebab tu kita kata umat Islam taklah terlalu. Ya, cuma sebelum kita pergi kerana geng-geng yang so-called liberal ni kan, mereka ni beramai juga ahli-ahli undang-undang ni, peguam lah segala macam kan. Mereka bergadang, mereka bergabung dengan macam-macam orang. Okey, tapi dia mungkin juga macam perjanjian Hudaibiyah lah kan. Dia membuka ruang baru pada kita. Walaupun nampak pada setengah pihak tu macam rugi, tapi sebenarnya Nabi lihat tak rugi, lihat kepada masa depan. Mungkin perjuangan baru kita itu ialah perjuangan kerana benda ni dah pindah dari sana untuk memberikan ruh Islam tadilah kepada mahkamah sivil ni. Tak payahlah kita semua kita penegakkan syariat dalam mahkamah sivil, tapi untuk kita berjuang ke arah tu. Mungkin dah ada di peringkat negeri mahkamah syariah ni yang kita telah ada ni telah dibuat, tapi kita pergi ke sana yang mana ruang kuasa dia lebih besar, impact dia lebih besar, kesan dia lebih besar dan boleh merangkumi. Itu satu hal. Maksudnya peguam sivil pun melakukan ibadah lah. Dia boleh untuk melakukan reform sebagai seorang Muslim, membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-menolong atas birr wa taqwa, kebaikan dan takwa. Cuma tegang liberal tadi, balik pada liberal tadi. Itulah kita tahulah, memanglah semua orang ada agenda dia. Setiap benda yang berlaku ada agenda dia. Tapi sejauh mana kita, adakah saya ni tak suka sangat sentiasa kita ni defensif. Maksud sentiasa melihat kita di pihak yang kalah. Berlaku apa-apa, teruk dah kalah, habis dah Islam dah hancur dah kat Malaysia ni, kita dah tak ada peluang dah untuk berjuang. Kan? Jadi mungkin tak semesti kita macam tu. Mungkin kita lihat kalau ada berlaku macam ni, strategi kita macam ni. Amaran kepada bahaya Islam di negara ni tu perlulah. Itu okey. Tapi janganlah sampai sentiasa kita kata dah habislah, kita tak boleh buat apa dah, habislah. Takut benar kita. Takut benar. Dan kadang-kadang ini pun satu masalah kak. Negara kita, Islam banyak berpihak pada kita, elemen Islam ada, majoriti orang Islam. Kita pula rasa macam kita tak berupaya. Orang yang bukan Islam ataupun siapa, mereka sentiasa berasa berupaya. Itu pelik lah. Di negara-negara bukan Islam yang Muslim minoriti, mereka sentiasa rasa ada peluang. Kita tengok gerakan dakwah. Kita merasa kita lemah di tempat kita. Kita rasa kita lemah di tempat kita. Mungkin kita kena lihat ruang-ruang untuk berjuang. Untuk mengingati, okey. Sekadar bahaya sekarang Islam cuba dihadapi oleh musuh merancang. Okey, we remind. Tapi jangan kata kita kalah lagi. Aminah Wadu semayang pun dah jadi satu isu besar.
Aminah Wadud ni, ini mana Wadud? Ini kita nak sebut juga. Aminah Wadud ni, dia satu orang so-called liberal lah. Tapi jangan main. Dia lulusan Universiti PhD Tafsir di Universiti Cairo. Dan kemudian dia ambil dan kemudian dia falsafah di Azhar. PhD falsafah di Azhar. Dia datang dengan satu idea bahawasanya untuk memertabatkan wanita, maka perlu supaya wanita tu, salah satu benda yang dia cadangkan, wanita tu jadi imam sembahyang Jumaat. Dengan itu dia rasa dia dapat angkat wanita supaya wanita tak nampaklah di belakang, kan asyik di belakang lelaki je. Nampak macam ada diskriminasi gender. Kemudian dia berdalil lah dengan hadis Ummu Waraqah yang Nabi amaraha an tu'ammina ahla dariha. Nabi suruh dia jadi dia buat hadis tu. Hadis tu sebenarnya Ummu Waraqah tu, hadis tu ada dalam riwayat Abu Daud, dan hadis tu adalah hadis yang dihasankan oleh sebahagian para ulama. Dan ada seperti mazhab Abu Thawr, Abu Thawr mazhab besar dulu anak dalam pada aliran Syafi'i. Kemudian dia sendiri mustaqil dengan keupayaan ijtihad dia. Dan Imam Al-Muzani, Al-Muzani dia adalah anak murid kanan Imam Syafi'i. Dan jago Imam At-Tabari. Dia kata perempuan boleh jadi imam di rumah dia sekalipun babitkan ahli-ahli dia yang lelaki yang lain, macam kalau lamak tu jadi imam, anak lelaki, anak lelaki ikut. Mereka berpendapat boleh. Tapi majoriti para ulama menyatakan tak boleh. Tapi ada lah. Tapi taklah mereka kata sampai imam pergi jadi sembahyang Jumaat. Tapi tak ada larangan. Ini masalah bid'ah. Bid'ah ialah apa? Bila dia kata atas Aminah Wadud apa? Mana ada larangan? Kita nak buat benda baik. Bukan kita buat salah apa. Kita sembahyang saja. Sebab tu Nabi tak bagi buat bid'ah. Kan? Nabi larang. Nabi tak kenapa? Kalau bagi, jadi macam Aminah Wadud ni lah. Atas dasar apa salahnya? Apa salahnya? Ada dalil larang. Adalah riwayat dalam Ibnu Majah, Nabi larang wanita jadi imam pada lelaki, tapi riwayat itu dhaif. Dia dhaif oleh Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, dia dhaif ulama-ulama hadis, hampir kesemuanya menyatakan dhaif. Yang ulama hadis tak benar, ulama fiqh tak benar wanita jadi imam ni, dia atas istimbat kepada beberapa kesimpulan riwayat nas yang bukan direct yang menyatakan larang. Tapi begitulah, kita punya alasan simple. Nabi tak pernah lantik wanita. Aisyah lebih mulia lagi. Semua isteri tak Nabi bila Nabi wafat pun dia pada tak ada siapa pun pernah pergi jadi imam ataupun jadi khatib. Walaupun Aisyah tu boleh mengepalai tentera berperang, boleh diambil fatwa, ilmu. Tapi mereka tak pernah jadi khatib. Macam mana nak buat? Jangan buat benda yang Nabi tak buat. Itu alasan kita. Tapi Imam Nabi Wadud kata, apa salahnya? Benda nak semayang, Nabi benda tak baik. Buat pun benda baik. Apa salah? Ada larang? Ada dalil larang? Tak ada dalil larang. Akhirnya jadi Aminah Wadud. Sebab tu orang yang longgang sangat ni dalam masalah ibadat ni pun silat-silat jadi Aminah Wadud. Dia pergi ke arah liberal tu. Kadang-kadang kita kata ke orang liberal, kita pun nak jadi liberal ni, tak terikat dengan nas. Kalau nak terikat, kalau nak longgak dalam masalah yang mana agama memang bagi keluasan, kehidupan harian, soal muamalat, agama bagi ruang. Kalau tidak jadi liberal tadilah. Dan